أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا وهداية نصوص لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وأنا ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا ورحمتك علينا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا من الإسلام قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين كان وإذا قضى بديع السماوات والأرض ialah Tuhan yang menjadi 7 lapisan langit dan bumi dengan tiada contoh dahulu. Di sini sambung dengan yang dahulu, yang ayat yang sebelum. Qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard. Jadi dulu tu kata orang Yahudi dan Nasrani, katanya ittakhadallahu walada, telah mengambil Allah akan anak. Jadi Allah ada anak, itu tuduhan orang Yahudi dan Nasrani kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jawab, katanya subhanah, maha suci Allah daripada anak. Ballahu ma fis samawati wal ard. Tetapi baginya barang di dalam 7 petala langit dan bumi milik bagi milik dan kejadian. Maka semua tu menunjuk katanya semua tu milik bagi Allah. Kalau anak bukan milik. Kullun lahu qanitun, bermula tiap-tiap satu bagi bagai taat sekalian dengan barang yang dituntut daripadanya. Maka sambung dengan itu katanya badi'us samawati wal ard. Ialah Tuhan. Allah itu ialah Tuhan yang menjadi 7 lapisan langit dan bumi. Dia langit tu lapisan, setiap-tiap satu lapisan dia tu berasing-asing. Setiap-tiap satu lapisan langit tu berasing, sebab tu dikatakan langit tu 7 lapisan. Adapun bumi pun kalau kiranya berlapis-lapisan juga, tetapi setiap satu lapisan tu rapat. Sebab tu tak bilang kata jadi 7. Bilang 1. 7 lapis yang menjadi 7 lapisan langit dan bumi. Dengan menjadi itu dengan tiada contoh dahulu. Maknanya dengan tidak ada contoh, ikut contoh yang sebelum pada ni tidak ada. Jadi katanya dengan tiada contoh yang dulu itu tafsir mana badi'. Sebab badi' tu kalau kira asal makna dianya sama dengan kita kata bid'ah. Sama dengan kata bid'ah, maknanya mereka akan buat suatu perkara dengan tidak ada sebelum pada ni ada yang membuat.
Sebab tu kita maklum kalau kata bid'ah tu apa dia? Buatkan perkara yang tak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buat dengan tidak ada contoh tauladan daripada Nabi Muhammad. Sebab tu panggil bid'ah. Maka daripada bid'ah itu jadi badi'. Badi' itu mana menjadi membuatkan suatu perkara dengan tidak ada contoh yang dahulu. Dengan tidak ada contoh. Jadi Allah Ta'ala buatkan langit bukan ikut cara benda ke masalah. Benda yang sebelum pada langit, tidak. Jadi suatu makhluk yang tidak ada contoh yang sebelum pada dia. Allah Ta'ala jadikan bumi, tidak ada makhluk yang seumpama bumi itu tidak ada. Itu dia panggil badi'. Adapun kalau buat tu dengan ada contoh tu dia tak panggil badi'. Dia panggil tatawur, memajukan. Seperti telefon sekarang. Telefon sekarang yang buat telefon, buat kereta, buat kapal terbang ke sekarang, itu ikut cara-cara orang dulu yang mula buat. Orang yang mula buat telefon tu, orang tu dia katakan badi'. Tapi sekarang tu daripada dulu dia memajukan semakin bercanggih. Itu tak panggil badi'. Sebab ikut cara dulu, cumanya tambah maju. Wa idza jadi maknanya badi' itu menjadikan, sebab tu dia terjemun, dia katanya ialah Tuhan yang menjadi akan langit bumi, tapi jadi itu dengan tiada contoh. Kalau semata-mata menjadi itu mana khalaqah, semata-mata buat bagi ada tu. Buat bagi ada, mana khalaqah, mana mencipta, mana dulu, mana semata-mata daripada tak ada kepada ada. Itu maknanya khalaqah, menjadi. Tetapi kalau menjadi dengan tambah kait katanya dengan tidak ada contoh, tak ada ikut contoh mana-mana, maka itu menjadi juga panggil, tapi mana badi'. Itu berbeza dengan khalaqah, khalqun. Mana menjadi, mencipta tu maknanya itu tak syarat ada contoh ke tak ada contoh, paksanya menciptakan daripada asal tak ada kepada ada, maka boleh nak kata khalaqa khalqun. Tapi nak panggil bada'a badi' ni mana menjadi juga, buat bagi ada juga, tapi dengan tak ada contoh. Itu panggil badi'. Wa idza qada amran. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada amran, dan apabila berkandak. Sini qada dengan mana kandak. Mana kandak tu iradat tu dah. Qada dengan mana arada, mana kandak. Dia ada juga, tapi kalau yang nu makna lain. Daripada lafaz qada ni juga yang kita panggil qadi. Tok qadi. Daripada qada ni juga, tapi qada yang kita panggil kata qadi sekarang tu, qada bukan makna kandak. Itu qada dengan mana memutus, menghukum. Yang jadi tok qadi itu daripada qada ni juganya, tapi qada dengan makna memutus, menghukum. Sebab tu tok qadi, tok menghukum, gitu. Ada juga makna qada tu makna selesai. Mana selesai, selesai, sudah, selirah, habis. Wa idza qada Musal ajala, apabila selesai. Seperti kita habis solat. Habis solat, kita panggil qada. Kita semayang mulai pada takbiratul ihram sampai beri salam. Apabila kita panggil beri salam, panggil qada sembahyang, mana menunai. Menunai. Ada juga, adapun kalau kata qada solat, itu maknanya makna lain pula. Itu makna tunai juga, tapi tunai selepas pada habis waktu, itu makna istilah.
mana istilah syarak. Sebab itulah kalau kita tilik kepada asal lugah tu kalau kata qada solat, tak nanti buat, maknanya buat dalam waktu pun boleh panggil qada, buat selepas pada habis waktu pun panggil qada juga. Tilik kepada mana lugah. Sebab qada ni asal mana lugah dipakai mana, ada juga pakai mana tunai. Tunaikan di dalam waktu, artinya tunai di selepas pada habis waktu. Sebab tu tak salah kalau kita semaya zuhur dalam waktu zuhur tapi niat qada. Sebab qada makna tunai, makna buat. Ada juga. Tapi ala kulli hal banyaklah qada, kalimah qada ni dipakai pada beberapa makna yang banyak. Tetapi makna yang dikehendak di sininya ialah kehendak. Wa idza qada, ni idza arada, apabila kehendak ya Allah. Dan apabila mengkandak, ini mengkandak, kandak apa? Kandak nak buat, kandak menjadi. Ya Allah. Jadi maksudnya apabila Allah kandak nak buatkan suatu. Apabila berkandak menjadi ya Allah akan suatu, maknanya suatu kerjaan. Apabila Allah Ta'ala kandak nak buatkan suatu kerjaan. Apabila dah ta'alluq taksis iradat Allah Ta'ala nak buatkan suatu kerjaan. Fa innama yaqulu lahu. Fa innama yaqulu lahu, maka hanya berfirman ya Allah Ta'ala baginya, bagi suatu kerjaan. Kun, jadi olehmu. Fayakunu, maka jangan ia, bukan. Maka jadi ia, begitu nah ubah kita. Maka jadi ia, bukan jangan. Maka jadi ia suatu pekerjaan. Maka jadi ia suatu pekerjaan. Tamsil, bagi hasil barang yang bergantung iradat Allah dengan tiada bertingkang. Tingkang ni apa dia? Minta tulis. Bertingkang makna berlambatan atau bertangguh. Kalau ikut dalam bahasa Arab tu mana tidak berlambatan, tidak bertangguh. Kenapa dia kenapa dia tafsir, dia katanya tamsil bagi hasil? Sebabnya di dalam ayat ini innama yaqulu lahu kum fayakun, sekiranya kalau kita mengikut zahir ayatnya, mengikut yang dia terjemuh tu, maka itu tak diterimai oleh akal. Tidak diterimai oleh akal, sebabnya dia itu ayat ni kalau mengikut zahir, inna idza qada amran, apabila kehendak Allah Ta'ala nak buatkan suatu perkara, suatu pekerjaan. Lepas tu Tuhan kehendak nak buatkan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan tu kita katalah contohnya bumi masalah. Tuhan kehendak nak buatkan suatu perkara, nak buatkan bumi. Ketika Tuhan kehendak, ketika kehendak tu kita belajar dalam ilmu akidah,
Maknanya selepas pada kandak itulah baru dia mengadakan, sebab kandak-kandak ini ialah ta'luk iradat. Selepas pada kandak tu ialah ta'luk itu menjadi itu ialah ta'luk tanjizi hadis bagi kudrat. Ta'luk menjadi itu ialah ta'luk tanjizi hadis bagi iradat, bagi kudrat. Adapun kandak tu ialah ta'luk taksis, ta'luk tanjizi qadim bagi iradat. Begitu. Jadi ketika belum Allah Ta'ala menjadikan bumi, tanyanya bumi itu dah ada ke belum? Jawabnya belum ada. Jadi Allah Ta'ala kandak nak menjadikan bumi, masa bumi bumi itu dalam masa kandak Allah Ta'ala belum ditaksis, belum tanjizi qadim, belum ta'luk oleh kudrat, bumi itu belum ada lagi. Bumi itu belum ada lagi. Apabila kata bumi itu belum ada lagi, macam mana nak bercakap dengan dia? Nak kata kepada dia, nak berfirman kepada dia. Sebab kalau kita tengok pada zahirnya, dia akan maknanya begini. Idza qada amran, apabila kandak oleh Allah Ta'ala akan suatu kerjaan, ini akan mengadakan bumi. Ketika tu bumi ada ke belum? Belum ada lagi. Apabila kandak oleh Allah Ta'ala amran, akan suatu kerjaan. Suatu kerjaan tu kita katanya bumi masalah. Fa innama yaqulu lahu, maka hanya berfirman Allah baginya, bagi bumi. Tuhan cakap dengan bumi. Pada bumi tidak ada lagi. Boleh ke begitu? Dia bercakap dengan bumi. Tapi bumi itu belum dijadikan. Tapi Tuhan ada bercakap dengan bumi. Bumi ada ke tidak? Belum ada lagi. Lagi pulanya kalau manusia tu boleh nak bercakap. Tapi bercakap dengan bumi pula. Firman, maka berfirman bercakap Allah Ta'ala kata bercakap berfirman baginya, bagi bumi. Tuhan cakap, Tuhan kata kepada bumi, kata nak, kun jadi olehmu, hei bumi. Bumi, dia panggil, hei wahai bumi. Bumi belum ada lagi. Jadi olehmu. Suruh bumi itu, bumi yang tak ada, suruh bumi itu ada. Bolehkah nak suruh ada? Jadi olehmu. Salah kata, wahai bumi, jadilah engkau. Engkau kena jadi. Engkau kena ada. Jadi olehmu, ada olehmu. Jadi olehmu, ada olehmu. Jadi Tuhan tak buat, Tuhan suruh. Tuhan tak buat, Tuhan suruh. Bumi, ada kamu? Bumi pun, fayakunu, maka jadi ia, maka ada ia. Kalau tanya Tuhan buat ke tidak? Tuhan tak buat, Tuhan suruh. Bumi, engkau mesti kena ada diri kamu. Maka bumi pun ada, naik ada. Begitu ke? Dengan tidak takluk oleh kudrat, tanjizi hadis kudrat. Maka tak boleh nak, zahir tak boleh nak pakai makna gitu. Lagi pulanya, dia tempat yang jadi mustahil satunya, nak suruh kepada bumi. Pada bumi itu tidak ada lagi. Lepas tu suruh bumi tu adakan diri sendiri. Macam mana bumi tu nak mengadakan benda tak ada, tak boleh mengada. Nak mengadakan suatu tu mesti kena yang ada, sebab tu Tuhan kita yang ada, sebab tu dia boleh menjadikan langit bumi. Maka bumi tak ada lagi, tak ada lagi. Lepas tu dia boleh nak mengadakan yang lain. Mengadakan diri sendiri. Tak boleh. Lagi pulanya macam mana nak buat diri sendiri. Macam mana kita maklum kalau Allah Ta'ala itu baru. Kalau Allah Ta'ala itu baru, mesti kena ada yang lain menjadikan dia. Kenapa kita kata begitu? Kalau Allah Ta'ala baru, mana belum pada ada, dia tidak ada, mesti kena ada yang lain menjadikan dia. Kenapa kata begitu? Kenapa tak kata mesti dialah yang membuatkan dia sendiri? Dia tak terima. Ketika dia tak ada, macam mana nak buat dia sendiri?
Sebab nak buat tu kena ada. Jadi lagi pulanya bumi ni bukan Tuhan. Dia tak kuasa nak mengadakan diri sendiri, menguasakan, tak kuasa nak buatkan yang lain. Itu. Sebab tu pada makna zahir kita tidak dikandung. Makna zahir tidak dikandung. Macam mana bumi tak ada. Bumi engkau ada lah. Maka bumi pun jadi ada. Maka itu bukan dikandung. Mana zahirnya begitu tidak dikandung. Sebab tu dia katanya ini bukan dikandung dengan zahir. Bahkan ini tamsil. Dia kata ini tamsil. Mana nak banding. Tamsil membandingkan, menyerupaikan bagi hasil barang yang bergantung iradat Allah. Bergantung tu kita panggil ta'luk. Yang kita belajar dalam usul kita panggil ta'luk. Tamsil bagi hasil jadi, ada. Ini nak contohkan, nak tashbihkan, nak menyerupaikan bagi ada, perkara ada, jadi ada, hasil mana jadi ada perkara yang bertakluk oleh iradat Allah. Hasil jadi ada tu dengan tiada bertingkang, mana dengan tiada bertangguh berlambatan. Maksudnya begitu ya. Dengan tiada bertingkang, mana dengan tiada bertangguh, dengan tiada berlambatan. Maksudnya nak bandingnya begini, nak ceritanya begini. Apabila Allah Ta'ala suatu perkara bumi masalan, Allah Ta'ala takluk oleh iradat Allah Ta'ala sedia kala lagi nak bagi adakan sebuah bumi. Allah Ta'ala iradat Allah Ta'ala metaksis sedia kala dah bahwasanya nak bagi adakan sebuah bumi. Itu makna Tuhan kandak nak bagi ada sebuah bumi. Itu makna kata bergantung iradat Allah, bertakluk oleh iradat Allah nak bagi ada sebuah bumi. Maka apabila sampai masa Allah Ta'ala pun menjadikan bumi. Bukan suruh dia. Allah Ta'ala menjadikan bumi. Apabila Allah Ta'ala menjadikan bumi dengan sebab Allah Ta'ala itu yang sangat kuasa, maka apabila Allah Ta'ala mulai menjadikan bumi, maka terus bumi itu jadi. Allah Ta'ala menjadikan bumi, bumi pun jadi. Dengan tidak berlambatan, dengan tidak bertangguh-tangguh. Tak macam kita nak tengok, kita nak pergi makan makanan tu kat restoran. Nasi dah ada, tapi kita nak nasi goreng pula. Kena pakai masa juga 10 minit, 5 minit untuk dia nak gorengkan nasi hantar kepada kita. Kena tunggu. Lebih lagi kita pergi ke restoran tu, dia kata nasi dah habis, tunggu sekejap nak masak nasi. Tu jenah tunggu. Jadi nak cerita katanya tak macam perbuatan kita. Kita ni apabila nak buat satu perkara tu, kalau nasib baik tu jadi cepat hasil. Kalau kenanya lambat. Tengok nak bangunkan sebuah rumah tu, kalau cepat tu cepatlah. Tapi buat-buat hujan pula kena tunggu. Begitu begini kena tunggu. Targetnya setahun jadi 2 tahun. Itu nak ceritanya Allah Ta'ala amat kuasa. Dia kuasa meluluskan apa yang dia kandak dalam masa yang dia kandak. Nak bagi berjaya dalam masa hari ni berjaya. Jadi. Tetapi langit bumi itu Allah Ta'ala jadi dalam masa fi sittati ayyamin, dalam masa 6 hari. Padahalnya Allah Ta'ala kalau tilik kepada kekuasaan Allah Ta'ala itu nak jadikan suatu dalam sekelip mata pun boleh. Tapi guna masa 6 hari itu nak ajar kepada kita, nak bagi ajaran kepada kita bahawasanya buat suatu perkara tu tak boleh nak dengan cepat tu tak boleh. Mesti sikit-sikit sekali. Tengok kita nak bangunkan sebuah rumah tu, daripada pasang tiang sikit-sikit sekali. Setengah tu pakai masa bertahun nak bolehkan siap, nak bolehkan duduk. Kalau tilik kepada kuasa Allah Ta'ala tak nanti 6 hari, sekelip mata pun boleh menjadikan langit dan bumi. Begitu. Maka
di sini nak cerita katanya apa-apa perkara yang Allah Ta'ala nak bagi ada, dia kuasa menjadikan suatu perkara itu bagi jadi dengan sekelip mata pun kuasa. Jadi nak banding seperti begini. Apabila kita suruh kepada seorang yang sentiasa taat kepada kita. Apabila kita arah, kita suruh suatu kerjaan kepada orang yang sentiasa taat kepada kita 100%. Artinya lebih pada 100%. Macam mana? Kita suruh, habis cakap kita suruh, terus dia buat. Tu nak ceritanya begitu. Jangan suruh kepada orang yang tak nak patuh pada kita. Suruh 2-3 kali suruh, dia tak nak buat lagi. Begitu. Ini nak banding macam katanya. Sebab tu apabila apabila kita suruh kepada seorang yang sentiasa taat kepada kita 100% atau lebih pada 100%, suruh buat dengan suatu perkara, maka lajunya perbuatan dia, maka terus dia terimakan perintah kita. Habis mulut kita, engkau tolong ambil baju sekejap. Tak ada nak habis cakap kita, dia dah sampai di baju dah. Dah sampai di mari dah. Tu nak cerita katanya lajunya, cepatnya, begitu. Maka apabila Allah Ta'ala nak ceritanya, apabila dia nak buatkan suatu perkara, maka dengan sebab kehebatan kudrat dia, dia kuasa menghasilkan akan benda yang dia kandak, akan perkara yang ditakluk oleh iradatnya, dengan tiada bertangguh, dengan tiada berlambatan, seperti seorang arah kepada orang yang sentiasa taat kepada dia, maka orang tu segeranya menunaikan arahan kita. Nak ceritanya begitu. Bukan sebab kalau pakai mana zuhid, Tuhan nak kandak, nak bagi ada bumi, Tuhan cakap dengan bumi, bumi akak ada lah. Maka bumi pun jadi ada. Mana tepat kata Tuhan takluk kudrat Allah Ta'ala pulaknya. Lagi pulaknya bercakap dengan bumi, bumi itu belum ada lagi. Lagi pulaknya kalau tak ada, macam mana dia nak mengadakan diri sendiri. Lagi pula mana kuasa dia ni. Banyak perkara. Sebab tu tidak dikandak dengan mana zahir, tidak dikandak. Sebab tu dia tafsir dengan katanya ini maknanya tamsil bagi hasil. Tamsil mana perbandingan, contoh menyerupaikan hasil bagi hasil, mana jadi ada. Hasil ada, barang yang bergantung, yakni barang yang dikandak oleh iradat. Hasil dia ada benda tu dengan tiada bertanggung. Apabila Allah Ta'ala takluk oleh kudrat Allah Ta'ala, takluk tanjizi hadis kudrat Allah Ta'ala, terus benda itu ada. Dengan tak tunggu lama. Tengok kita nak masak nasi ni. Daripada beras nak boleh jadi nasi. Kalau ketika lapar-lapar tu, tengok misalnya kita nak masak nasi, terlupa nak buka puasa ada 5 minit. Nak buka puasa ada 5 minit. Tengok terlupa nak masak nasi. Biasanya lepas buka puasa tu tak boleh makan nasi lagi. Buat tamak, solat maghrib dulu. Tunggu nasi masak. Tu nak cerita kata apa yang kita buat tak boleh nak menghasil dengan cara cepat. Tak boleh. Itu maksudnya. Maka di sinilah innama amruhu innama wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun tu mana jadi olehmu, maknanya tak. Kun ibarat daripada kun, apa makna? Ibarat daripada takluk oleh irad kudrat, takluk tanjizi hadis kudrat Allah Ta'ala. Kun tu makna takluk tanjizi hadis kudrat Allah Ta'ala. Fayakun, apa makna fayakun? Mana segeranya ada. Apabila Tuhan takluk, terus benda tu ada. Apabila Allah Ta'ala menjadi, menjadi itu takluk tanjizi hadis kudrat. Menjadi itu ialah takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Apabila takluk oleh kudrat sebagai takluk tanjizi hadis, maka benda itu jadi ada dengan serta merta, dengan tidak bertangguh. Itu fayakun. Begitu. Jadi makna kun bukan makna jadi olehmu. Itu makna zahir. Tak dikandak.
kun maksudnya ialah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Bertakluk oleh apabila Allah Ta'ala kehendak nak bagi ada bumi, maka bertakluk oleh kudrat Allah Ta'ala sebagai takluk tanjizi hadis mengadakan bumi. Apabila Allah Ta'ala mengadakan, bumi itu jadi ada dengan tidak berlambatan. Maksudnya begitu. Jadi kun ibarat daripada takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Fayakun nak cerita katanya segera jadi dengan tidak bukan apabila jadi terus jadi. Hasil benda yang dibuat oleh Allah Taala. Maksudnya begitu. Sebab tu daripada di sini yang kita baca doa Yasin apa? Amruhu bainal kafi wan nun. Subhana man biyadi apa dia amruhu bainal kaf wan nun. Kaf wan nun mana kun ni. Yang kita baca dalam doa Yasin tu apa dia? Tapi ada bainal kafi wan nun. Kalau tengok dalam doa Yasin tu ada bainal kafi wan nun, dia kata begitu. Maka kaf mana? Kaf dan nun mana? Kun ni lah. Cuba buka balik dalam doa buku arwah tahlil. Buku arwah buku tahlil tu dia ada doa Yasin tu ada tulis bainal kaf wan nun. Maka kaf kun ni lah. Kaf dan nun ialah kun ni lah. Habis masuk cerita lain pula. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum. Wa qala allazina la ya'lamuna, dan telah berkata oleh sekalian yang tiada berilmu, sekalian orang-orang yang tiada berilmu. Sekalian yang tiada mana sekalian orang-orang yang tiada berilmu. Apa dia orang yang tidak ilmu? Orang jahil. Orang jahil sebab tu panggil jahiliyah. Dan telah berkata oleh sekalian sekalian yang tiada berilmu, mana orang-orang yang tiada berilmu ialah orang jahil. Kemudian sekalian orang yang tiada berilmu tu siapa? Arti maksud ayat tu dah. Kata kafir Mekah. Maknanya qala allazina la ya'lamun, berkata oleh sekalian mereka yang orang-orang yang tiada berilmu, mana kata oleh orang kafir Mekah. Sebab orang kafir Mekah maklum kata orang jahiliyah. Dia kata dia bercakap sama siapa? Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Taala nak ceritakan suatu, nak hikayatkan suatu perkara yang satu bagai perkara yang jadi keji yang berlaku pada orang-orang kafir. Sebagaimana dulu satu kekejian yang bercakap oleh mereka orang kafir, apa dia? Dia katanya qalu takhadallahu walada. Qalu takhadallahu walada, walaupun itu ialah orang Yahudi dan Nasrani, tapi itu cakapan yang keji sangat bercakap begitu bersama Allah. Allah ada anak. Maka di sini pun suatu perkara yang keji juga yang dicakap oleh kafir Mekah. Dia bercakap bersama Nabi Muhammad,
Apa yang dia cakap? Laula yukallimunallahu. Laula yukallimunallahu. Apa kena? Apa kena tiada bercakap? Uh, apa kena tiada bercakap, tiada berkata, maksudnya mestilah, maksud begitu. Mestilah, hendaklah berkata-kata akan kami, bercakap-cakap dengan kami oleh Allah sendiri. Uh, berkata-kata akan kami, kami itu ialah orang kafir Mekah lah. Bercakap oleh Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Mana bercakap dengan tidak wasitah, dengan tidak wasitah wahyu. Jadi, dia ceritanya begini. Orang kafir Mekah tu mereka tak terima, mereka tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang kafir Mekah, mereka tak percaya, tak beriman, tak tahu, tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tak macam orang Yahudi Nasrani, mereka tahu, cumanya buat tak tahu. Itu jadi orang kafir orang Yahudi dan Nasrani, mereka tahu ke tidak Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang sebenar? Tahu. Tapi buat tak tahu. Begitu. Itu mana orang alim tak beramal dengan ilmu. Tetapi orang kafir Mekah ni, apa dia? Dia tak percaya di awal lagi. Dia tak percaya, dia tak tahu, dia tak terima di awal lagi. Kata Muhammad adalah Rasulullah sebab dia orang jahil. Tak macam dia orang jahil, tak macam orang Yahudi Nasrani, ahlul kitab, orang alim. Orang ulama cumanya tahu, buat tak tahu. Begitu. Sebab tu di sini kata waqalal ladzina la ya'lamun. Kata oleh orang yang tiada berilmu, orang jahil. Siapa dia? Orang Mekah. Kenapa? Bukan Yahudi dan Nasrani. Yahudi, Nasrani bukan orang jahil. Orang tu orang yang tahu apa yang sebenar. Dia tahu sungguh Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tapi buat tak tahu. Begitu. Tapi ni tak tahu. Buta lah. Maka dengan sebab orang kafir ni, dia tak terima di awal lagi katanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka dia bercakap dengan Nabi Muhammad, dia katanya kalau nak bagi dia percaya katanya Muhammad itu engkau itu adalah Rasulullah sebenar, dia naknya begini. Nak bagi mereka percaya, naknya begini. Allah Ta'ala bercakap dengan dia sendiri. Nak begitu. Kalau sebab dia sekarangnya, orang kafir Mekah sekarangnya, orang kafir Mekah pada zaman Nabi Muhammad yang mendakwahkan tu ialah mereka dengar daripada mulut Nabi Muhammad bahwasanya Muhammad dia ni Rasulullah. Jadi Nabi kita sendiri mengaku kata dia adalah Rasulullah. Nabi Muhammad cerita kepada orang Mekah kata dia ni lah Rasulullah. Jadi dia tak nak percaya lah begitunya. Maka dia katanya kalau nak bagi dia percaya kepada Nabi Muhammad boleh. Naknya begini. Allah Ta'ala bercakap terus terang, direct, musyafahah, mana bercakap direct terus kata Muhammad itu Rasulullah.
Salah katanya Allah Ta'ala bagi tahu, Abu Sufyan, sungguh Muhammad itu Rasulullah. Abu Jahal, sungguh Muhammad Rasulullah. Begitu. Cakap dengan tiap-tiap orang. Allah Ta'ala bagi tahu dengan setiap-tiap orang di Mekah. Baru nak percaya dengan Nabi. Atau dengan maknanya, nak bagi Allah Ta'ala wahyu kepada tiap-tiap orang kafir Mekah. Wahyu katanya, sungguh Muhammad itu Rasulullah. Bagi tahu, turun wahyu kepada Abu Jahal. Sungguh Muhammad itu Rasulullah. Turun wahyu kepada Abu Jahal. Sungguh Nabi Muhammad itu Rasulullah. Naknya begitu. Itu makna katanya, nak bagi Allah itu bercakap terus terang, direct dengan secara wahyu atau bercakap dengan secara bermulut kepada mereka katanya Muhammad itu Rasulullah. Tak naklah katanya Allah bagi turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Muhammad tu menyampai kepada mereka. Tak nak wasitah menengahinya begitu. Tidak. Naknya direct kepada mereka. Allah bercakap direct kepada mereka kata sungguh Muhammad itu Rasulullah. Kalau dia kata maksudnya kalau boleh buat begitu nak beriman dengan Nabi. Kalau boleh buat begitunya nak beriman dengan Nabi. Tu maksud katanya waqala allazina la ya'lamun laula yukallimuna Allah. Apa kena apa salah kalau tiada berkata kami tiada berkata-kata akan kami oleh Allah. Kata-kata apa perkataan? Kata engkau itu Rasul. Kenapa? Maknanya dia maksud kata kalau engkau wahai Muhammad sebenar jadi Rasul, apa salahnya? Kalau Allah cakap bersama kami kata engkau Rasul, Allah Ta'ala bagi tahu setiap orang kami, apa nak salahnya? Mana Allah Ta'ala tak buat begitu, maknanya engkau bukan Rasul. Sebab kalau nak percaya, maknanya Allah Ta'ala bagi tahu setiap orang mereka katanya sungguh. Ni Allah Ta'ala buat tak begitu? Tak buat. Allah Ta'ala tak buat begitu, hanya wahyu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah mengaku depan orang katanya dia adalah Rasulullah. Sebab tu mereka tak nak percaya. Itu perkataan bagi orang kafir Mekah. Au ta'tina ayah. Ini pilihan yang kedua. Untuk mereka nak percaya dengan Nabi Muhammad. Atau engkau bawa datang akan kami mukjizat. Ayat-ayat sini maksud mukjizat, tandaan, dalil. Ayat-ayat di sini bukan ayat Quran. Tandaan, dalil, begitu. Apa dia? Mukjizat daripada yang kami tutut atas benar engkau. Atau engkau bawa datang akan kami mukjizat. Tunjuklah mukjizat kepada kami. Mukjizat daripada yang kami tutut atas kebenaran engkau. Mukjizat yang menyokong di atas kami nak tahu kata engkau ni benar jadi Rasul. Begitulah. Itu perkataan orang kafir Mekah kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala firman katanya, kadzalika, seperti demikian itulah. Mana cakapan orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad itu semacam itulah juganya. Seperti demikian itulah, seperti demikian itu perkataan orang kafir Mekah. Qala allazina min qablihim, berkata oleh segala mereka yang dulu-dulu. Daripada mereka itu dulu, daripada mereka itu kafir Mekah. Siapa dia? Mereka, segala mereka yang dulu-dulu. Daripada segala kafir-kafir umat yang dulu. Kalau bagi anbiya mereka. Misla qaulihim, seumpama perkataan mereka itu. Jadi umat Nabi Muhammad minta nak bagi Allah cakap terus terang. Kata Rasul Muhammad itu benar jadi Rasul. Atau turunkan mukjizat. Maka Allah Ta'ala katanya, Allah Ta'ala cerita katanya, begitulah yang dibuat oleh umat-umat Nabi dulu. Tengok umat Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tengok berat lagi orang Yahudi, dia kata kami tak beriman dengan kau wahai Musa, sehingga kami dapat tengok zat Allah dengan secara jahratan, dengan secara terus terang.
Itu berat lagi. Tapi mana caranya sama. Umat-umat dulu pun begitu. Tak beriman, tak percaya pada Nabi. Malaikat kata kalau benar. Nak bagi Allah tu bercakap mereka sendiri. Begitulah. Kalau Allah Ta'ala tu nak bercakap dengan setiap orang, apa faedah duk datik jadi Rasul pula. Sebab jadi macam, jadi mana tak berajak lah. Kalau kita nak menyampaikan, kalau kita nak menyampai kepada rumah ke rumah,
nak tasliyah, nak menimbulkan sifat sobat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Abi, maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.